والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار من شر الكفار ومن غضب الجبار والعزة لله والرسول. اللهم اغننا بحلال حرامك وبمن سوى اسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم علينا حكمتك وانشر علينا من خزائنك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة شريفة أن تهمل الدنيا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib hari ini. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di yaumul mahsyar, insyaAllah, untuk lagi barakah. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Iya kan. InsyaAllah panjang lagi umur kita, panjang lagi nafas kita, masih lagi berumur. Saya masih menggigil lagi ni tadi, hampir-hampir kemalangan tadi. Allah, di simpang lukut. Allah selamatkan kita lah. Maksudnya kereta yang potong saya tu yang accident. 2 lane dia potong saya, dia kena. Saya lepas. Alhamdulillah, panjang lagi umur saya, panjang lagi keluarga saya. Alhamdulillah. Tu kelebihan doa, tuan-tuan. Jangan kita lepaskan bab doa. Ke mana saja kita pergi, bergantunglah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan laju pun, nak kejar pun tak nak kejar, betul. Tapi itulah ceritanya. Masih lagi Allah bagi peringatan dengan kita, masih lagi Allah bagi peluang. Alhamdulillah, berkat doa semua. Kita tengok terus pada kitab muka surat 10 perenggan yang bawah, bab masih lagi kita teruskan, iaitu kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Betul. Fasal yang pertama, tengok ni perenggan yang bawah sekali. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, auzubillahi minasyaitanir bainal alimi wal abidi mi'atu darajah baina kulli darajatain khatrul jawadil mudmari sab'in. Hadis riwayat As-Safar. Maksudnya antara orang alim dan orang yang abid itu 100 darjat. Dan di antara tiap-tiap 2 darjat itu perjalanan kuda yang sangat pantas, kira-kira 70 tahun. Diceritakan oleh Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, antara orang alim dan orang yang abid, ahli ibadah itu, dia punya beza dia 100 darjat. Dan tiap-tiap 2 darjat itu perjalanan kuda yang sangat pantas, kira-kira 70 tahun. Allah, tuan-tuan. Ahli ibadah dengan orang alim, dia punya hebatnya, darjat dia dua darjat, menyamai perjalanan kuda pantas. Bukan kuda yang sekarang ni, kuda yang lajunya sekira-kira 70 tahun. Bayangkan laju macam mana, tuan-tuan. Tu orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada, dengan orang yang alim, ahli ibadah dengan ada orang yang maknanya hebat. Maknanya kita ni mengaji untuk menjadi ke arah situlah, ke arah situ, nak memutihkan kita, nak membijakkan kita daripada jahil kepada yang ketahui, daripada tak tahu jadi tahu. Jangan tangguh.
Pasal apa? Peringatan Allah Ta'ala makin lama makin hebat. Ya, seorang-seorang mati. Tadi saya diuji, ya, menggigil juga. Takut juga ustaz mati. tak sampai ilmu betul. Itu penting juga. Ya, bab tu tak boleh tangguh. Bab cari ilmu, bab pengajian, bab nak menghadap Allah Ta'ala ni, nak mempersiapkan diri Allah Ta'ala ni, kena ada. Tak boleh tangguh. Sebab tu nak menghadap besok satu lagi alam, satu alam yang hebat, kita kena ada bab pembersihan diri. Nak bersih baru selesai di sana. Semalam diceritakan dalam My Quran Time macam mana nak buat emas tu. Emas tu bahan-bahan yang kotor, betul? Dibakar sampai jadi emas, baru tinggi nilai, baru kita panggil dia emas. Walhal dengan tanah dia, dengan batu, dengan kotor dia, dicairkan, bukan 30 Celsius, beratus Celsius, panas amat sangat, nak cairkan sampailah dapat emas tu. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita nak menghala ke syurga, kita sebersih-bersihnya manusia nak menghadap syurga. Sebab tu Allah bagi peringatan sekarang, ya, dengan Quran. Tengok tuan-tuan, jangan lekang bab Quran tu. Betul, dah masuk juzuk berapa sekarang? Juzuk keempat, betul? Allah, surah Al-Imran. Nampak? Laju tuan-tuan, satu muka. Ni bab perang Uhud, betul? Bab perang Uhud hebatnya. Nanti kita tengok, ni sama juga ni hebatnya orang yang alim dengan orang yang abid. Abid tu ahli ibadah. Dan lagi sabda Nabi SAW, yab'asullahu al-ubada yaumal qiyamah summa yab'asul ulama summa yaqulu ya ma'syaral ulama inni lam ada' ilmi fikum illa li'ilmi bikum wa lam ada' ilmi fikum li'u'azbakum azhabu faqad ghafartu lakum. Hadis riwayat As-Sabri, ya. Artinya membangkitkan Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat, kemudian maka membangkitkan ia akan segala ulama. Maka firman Allah Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama, bahawasanya tiada aku taruh ilmuku pada kamu melainkan kerana pengetahuanku, yakni pengetahuan Allah dengan kamu, dan tiada aku taruh ilmu kepada kamu kerana aku menyiksa akan kamu. Maka masuklah kamu ke dalam syurga, maka sungguhnya telah aku ampunkan bagi kamu. Ni cerita kelebihan orang yang dipanggil alim ulama, ya. Membangkitkan Allah Ta'ala segala orang yang abid, ahli ibadah, ya. Pasal apa? Sama dengan ulama. Pasal apa? Allah dah bagi ilmu, Allah dah hantar ilmu, dah mesis, dia belajar ilmu, jadi ahli ibadah, dia jadi ulama. Sebab tu tak bertangguh sampaikan walaupun satu ayat. Tuan-tuan tahu ini, catat, sampaikan pula di rumah, sampaikan juga pada kawan. Pasal apa? Kelebihan tu, kelebihan dia apa? Ulama hebat, kelebihan dia tak ada lain, syurga tempat dia, tak payah bimbang. Tu, ya, macam-macam rintangan, macam-macam seksa dekat dunia. Contohnya ikon kita Rasulullah SAW. Nabi tak senang lenang, tuan-tuan. Nabi punya susah, ya, sampai kita boleh baca kitab sekarang. Kalau Nabi tak buat dulu, Nabi senang lenang, kita tak tahu lagi boleh baca Quran atau tidak. Punya hebatnya Nabi dan sahabat-sahabat kerabatnya, ada yang mati syahid, ada yang berperang. Tu perang Uhud, betul? Macam-macam perangai, tuan-tuan, Nabi nak uruskan, ya. Nabi kata jangan turun daripada bukit, dia turun juga, betul? Pasal apa? Manusia biasa, tuan, dicuba macam-macam. Kita sekarang ni pun dicuba juga. Dulu dicuba waktu perang Uhud, dicuba dengan harta, betul?
turun daripada bukit. Pasal apa? Dia dah menderhaka dengan Nabi, derhaka dengan Rasulullah SAW. Akhirnya, akibatnya tewas. Memang tewas. Tu nak ingatkan kita ni, zaman sekarang ni umat Islam tak boleh berpecah, tak boleh bercerai-berai, kena bersatu. Bila umat bersatu, akan hebatlah umat Islam. Apalagi diikuti dengan bab Al-Quran tu. Tu bersatu. Kalau biarkan tu rosak. Tu tengah perang tu nampak emas, nampak harta, tengah perang. Kita tak perang nampak harta. Macam mana? Jauh kan? Itu yang leka lara kita sampai Allah hantar kuman kecil C-19. Betul tak betul? Betul lah. Leka kita. Ni yang datang ramai, yang tak datang lagi ramai. Betul tak betul? Bukan orang kata, kena katalah. Tu maksudnya apa? Tu kadang-kadang orang tak jeran-jeran. Tu tak jeran-jeran. Orang Jawa kata tak lali-lali. Betul? Keras sangat. Keras sangat. Ataupun hati kering. Betul, hati kering. Tak boleh terima. Dah Allah hantar bala macam ni, dah Allah hantar peringatan yang hebat, tapi keras lagi, tak nak terima. Dah hantar kuman, hantar juga Quran, tak nak juga tengok. Dah juzuk keempat, betul? Allah Tuhan, bukan sikit, dah keluar musim pertama tu, dah keluar buku nota dia, satu buku, satu juzuk. Nota dia bukan simple-simple, dengan PowerPoint dia, dengan diagram dia, dengan nota detail daripada ustaz-ustaz. Assalamualaikum, Al-Fatihah, sampailah sadaqallah tu, semua ada dicatatkan. Sidat-sidat ustaz tu batuk pun catat. Nampak dia punya barakah kan. Tu nak mengaji sebenarnya, nak mengaji itu kena catat. Saya dulu dengan Datuk Ismail Kamus, sampai orang kata catat, dia batuk tu, tuan, saya catat. Faham tak? Faham tu? Kita bimbang lupa. Waktu tengah batuk tu lah kita ingat poin dia. Betul? Tengah batuk tu, lepas tu poin apa? Batuk, catat. Tak apa, dia cakap depan kita, dia tak duduk. Kita mengaji tak duduk sini Ustaz. Kita tak duduk sini. Orang pondok tahu, betul? Dia tak duduk sini. Kita mengaji ni, tok guru sini, tu depan tu. Kita harapkan dia punya air terpercik pun, itu lagi hebat tu. Nak barakah dia. Sekarang lain, betul? Sekarang jauh. Takut kena rotan dengan ustaz. Tu tak, tu cerita keberkatan nak cari ilmu ni. Mana kita merayau lah. Sebab tu Allah bagi ilmu pada abid ataupun orang alim, kerana Allah dicerita sini menyeksa akan kamu, maka masuklah kamu ke dalam syurga. Maksudnya orang alim, tuan guru apa semua, obstacle orang putih kata, cubaan itu tertampung dahsyat. Apalagi Rasulullah SAW. Daripada Quran tu tak ada titik, tak ada baris, tak ada apa. Sekarang siap dengung, betul? Siap buat color, print sebesar-besar Quran. Sini ada Quran besar. Besar kan? Ada lagi yang besar. Nampak? Takkan tak nampak lagi. Nampak? Sebesar-besar Quran punya susah Nabi perjuangkan. Sampai sekarang dah ada depan TV, sebesar-besar TV, My Quran Time. Allah kan, punya hebat Allah hadiah. Takkan tak faham-faham. Itu kena renung. Saya bukan TV hijrah, tapi kita kena bersyukur dapat sebahagian bab Quran tu. Daripada kita baca sendiri, kita boleh tahu, boleh selongkar satu line. Boleh baca satu line. Lelap tuan-tuan. Baca tabarakal tu melelap, betul? Tu. Lepas tu kena duduk, tak boleh baring baca tabarakal ni, baca Al-Mulk, betul? Salah satu nak menyelamatkan kita dalam kubur, Al-Mulk. Ni diceritakan dalam kitab lama ni, daripada Brunei, Jambatan ke Akhirat. Datuk Ismail Kamu bagi, dia. Cuba cari kitab ni dalam apa, library ke dalam kedai buku. Ada. Macam-macam cerita bab mati saja. Penulis orang Brunei cerita pasal anak dia mati, dia boleh reda suami isteri macam mana bab kematian tu. Persiapan kematian, persiapan nak menghadap bab kematian, kena reda.
Dan ada satu keadaan bagaimana bila mati seorang tu, ada bab perhubungan orang yang dah mati dengan orang yang belum mati. Roh tu Allah temukan, roh orang hidup bertemu dengan roh orang yang mati pun ada. Tu nanti insya-Allah kita akan cerita. Terus pada kitab, waqila ya Rasulullah ayyul a'mali afdal, faqala al-ilmu billahi azza wa jalla, faqila ayyul a'mali tazidu, faqala al-ilmu billahi azza wa jalla, faqila nas'alu 'anil amali wa tuhib wa tujibu anil ilmi, faqala inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi billahi wa in katsira al amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Hadis. Sembah artinya sembah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih afdal maka sabda Rasulullah SAW, mengetahui Allah Azza wa Jalla. Maka sembah mereka lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih pahalanya itu? Maka sabdanya, mengetahui Allah Ta'ala. Maka sembah mereka itu, kami bertanya daripada amal dan engkau jawab dengan ilmu. Maka sabda Rasulullah SAW bahawa sedikit amal serta mengenal Allah Ta'ala itu, iaitu yang terlebih manfaat, dan bahawa banyak amal serta jahil kepada Allah Ta'ala itu, iaitu tiada memberi manfaat. Mengaji banyak-banyak, yang mula-mula yang hebat ditanya oleh Rasul, di sahabat Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling afdal? Jawab Nabi Muhammad SAW, mengetahui Allah Azza wa Jalla. Nampak? Mula-mula ma'rifatullah. Kita tersilap ma'rifatul sekolah. Betul? Tu kecil-kecil tak kenal Allah Ta'ala. Bila tak kenal, dia tak takut dengan Allah Ta'ala. Mengaji, belajar, habis akademik, habis pengetahuan agama Islam, habis, semua hafal, boleh jawab SPM, SPBM tu, semua boleh jawab. Tapi kenal Allah Ta'ala tak ada. Tak tahu di mananya Tuhan, tak tahu di mananya Allah Ta'ala. Dia tahu nama Allah Muhammad, tahu, nampak dalam masjid, nampak dalam surau, nampak dalam kitab. Tapi kenal Allah Ta'ala tak ada. Sebab tu dia hidup tanpa Allah. Makan pun tak nak bersama Allah, apalagi nak tidur. Kita nak makan pun paling minimum bismillah. Betul? Tu pasal apa? Tu nikmat Allah Ta'ala. Budak kecil Nabi ajar, kul bismillah. Bukan Allahumma bukan doa makan, tak, bismillah aja, dengan nama Allah cukup. Apalagi nak tidur, nak keluar mana, kita nak keluar tu ingat Allah Ta'ala. Keluar rumah tadi, bismillahi tawakkaltu Allah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada lagi doa? Ada. Simpan rumah, kunci rumah, apa kau baca? Surah Yasin, betul? Sebelum surah Yasin, Kaf, Ya, Ain, Sod, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Surah Yasin nombor 9. Ingat? Apa dia? Sini selalu baca Yasin kan? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Satu ayat nombor 9. Tuan amalkan dengan keadaan semasa ni. Habis ya surah Yasin nombor 9, tarik nafas, tiup rumah kita, tiup harta kita, tinggalkan, kita serah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah ustaz, rumah kita ada CC kamera, betul? Kereta pun ada, kita kena pasang. Bila berlaku benda macam tadi, accident, kena pasang. Ada bukti, betul? Kena pasang.
Itu untuk sebagai evidence. Kalau rumah, kalau ada mampu, pasanglah. Tapi jangan bergantung dengan CC kamera. Kunci, tinggal. Tak serah pada siapa-siapa pun. Walhal ada ayat Yasin nombor 9. Terus yakin dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita kenal Allah. Kalau tak kenal Allah Ta'ala, tak apa CC kamera. Hilang tak? Kalau Allah kata hilang, hilang. Bukan rumah hilang lah. Kalau di Indonesia yang ke bumi hilang terus tu. Berjalan rumah tu. Tak dan nak tengok. Kalau kereta boleh hilang tak? Walaupun dikunci. Hilang kan. Bila Allah kata hilang, hilang. Bukan manusia kata, bukan makhluk kata. Allah kata hilang, hilang. Walaupun CC kamera. Berlaku dah. Jiran tinggalkan kereta, dia boleh tengok daripada Kelantan sana. CC kamera boleh tengok live, boleh live, boleh tengok CC kamera tu dengan handphone dia. Tapi bila Allah kata hilang, hilang. Pencuri kereta tu siap tunjuk muka, selfie depan tu. Nampak tu? Tu kena renung tuan. Tapi saya tak lupa pencuri yang masuk ke rumah Tuan Guru Datuk Ismail Kamu tu. Tuan Guru cerita, dia masuk rumah, dia tengok waktu nak mencuri tu, dia nak alihkan, mungkin nak ambil duit ke, nak alihkan, dia ingatkan kitab tu Quran. Tak berani. Dia ambil kain, dilapiknya kitab tu dengan kain. Tak ada air sembahyang. Tu pencuri yang beriman tuan. Nampak? Ada iman juga tu. Takut dengan Allah Ta'ala tu. Tak ada wuduk. Nampak? Macam orang dulu lah, curi ayam, betul? Dapat ayam, pergi ke hutan, sembelih, baca tak bismillah? Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar. Takut haram. Yang dicuri tu? Faham tak faham tu? Kenal tak dia Allah Ta'ala? Kenal jugalah. Dia mencuri, tapi dia kenal Allah Ta'ala. Ni, di pesan dalam kitab ni, suruh kita kenal Allah Ta'ala. Nak keluar rumah tu, kenal, minta Allah Ta'ala. Baca kaf haya sampai la yubsirun, surah Yasin. Naik kereta, alhamdulillahillazi, syukur pada Allah Ta'ala, Allah bagi kereta. Alhamdulillahillazi sakhara lana. Naik kereta, betul? Doa kenderaan. Start kereta, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah, 3 doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu alhamdulillahillazi sakhkhara lana, kemudian bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tekan minyak 190. Boleh tak? Boleh. Selamat. Pasal apa? Yakin dengan Allah Ta'ala. Ini diceritakan dia Tuan Guru Umar Al-Khattab, Umar Abdul Aziz. Dia punya kuda tu, kalau nak bandingkan sekarang, macam BMW 7 Series. Kalau sekarang Q7, betul? Lajunya kuda dia. Smart, laju. Pasal apa? Dia pemimpin, kena cepat sampai. Tu zaman dulu. Nampak ya? Ni balik pada kita tadi. Maka di pesan Rasulullah, jawab Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih? Mula-mula kenal Allah, mengetahui Allah Azza wa Jalla. Maka sembah mereka lagi, ya Rasulullah, apakah amalan yang terlebih pahalanya itu? Maka sabdanya, mengetahui Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Belajar kenal Allah Ta'ala tu banyaknya pahala, tuan. Satu-satu kita kenal, betul? Kan? Sifat 20, betul? Kenal Allah Ta'ala. Contoh. Nampak? Hafal. Kadang orang hafal tapi tak kenal. Payah juga. Kering juga hati dia. Betul? Tu. Hafal tapi dia tak kenal Allah Ta'ala. Ni. Dapat pahala. Belajar tu pun dapat pahala. Mengetahui Allah Ta'ala. Maka sembah mereka. Sembah maksudnya masa dia tanya lagi. Kami bertanya daripada amal dan engkau. Kami bertanya daripada amal dan engkau jawab dengan ilmu. Maka sabda Rasulullah SAW bahawa sedikit amal serta mengenal Allah Ta'ala itu, iaitu terlebih manfaat daripada banyak amal serta jahil kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Sikit je ilmu tapi dia kenal Allah Ta'ala. Ngaji sikit je tapi cepat dia kenal Allah Ta'ala. Takut betul dengan Allah Ta'ala. Bimbang dengan Allah Ta'ala. Ini ngaji pandai, jauh ke Mesir, ke Jordan,
tapi balik tak takut dengan Allah Ta'ala. Macam mana tuan? Ni. Kita sini ya, awam aja, betul? Pondok sini masjid je, Masjid Qaryah Kampung Baya. Macam sikitnya bimbang dengan amaran-amaran Allah Ta'ala. Ada tak amaran? Ada tu pakai, bukan pakai nikah. Ni, betul? Amaran lah tu. Pasal apa? Dulu tak tahu dia mulut, betul? Macam-macam. Imam suruh datang, tak datang-datang juga. Bersembang di kedai, di pondok, di tepi jalan, masih lagi bersembang lagi. Sekarang boleh sembang tapi tutup mulut, betul? Akhirnya bau mulut sendiri. Macam mana? Dulu mengata mulut orang bau busuk, betul? Sekarang macam mana? Sendiri tahu. Tu. Dulu suruh datang masjid, tak datang juga. Pak, dulu Tok Imam suruh betulkan saf, tak nak juga. Pilih-pilih bawah kipas, betul? Kalau boleh bawah kipas betul-betul, bawah kipas besar tu. Siap tulis nama. Akhirnya sekarang duduk dalam saf, lain yang sama jarang-jarang. Masih lagi tak dibenarkan rapat-rapat, betul? Allah tuan, ini di Kedah masih lagi tak boleh bergerak di luar. Macam-macam tuan peringatan Allah Ta'ala. Ini kebersihan. Islam suruh kebersihan. Memang disuruh kebersihan. Kaki tangan. Sekarang keluar register nama. Ambil suhu, betul? Lebih 37 sila balik. Demam balik, betul? Sembahyang di rumah. Suka dia, langsung tak datang terus. Lagi Allah Ta'ala. Kenapa dia tak kenal Allah Ta'ala? Ni bila ada ilmu sikit tu kesan dia hebat. Tapi bila ilmu banyak tapi tak kenal, jahil dia daripada Allah Ta'ala, dia tak jadi apa kan? Rasuah terima, duit sogokan terima, arak dia minum. Apa? Dia guna ayat. Ada ayat yang gunakan boleh minum arak. Tu zaman Rasulullah, zaman Nabi dulu ada tak? Sahabat sampai Umar panggil, nak pancung terus. Tapi Ali kata, jangan, bagi dia can dulu, suruh dia bertaubat baru dihukum. Tengok, Islam tu hebat tuan-tuan. Apa? Arak tu memang haram. Ada tak dalam Quran arak? Ada tuan-tuan. Tu. Kalau saya tak tengok Al-Quran, saya pun tak tahu ayat mana. Tengok Quran time, ada rupanya satu ayat yang menceritakan bab arak. Tu. Apa lagi bab judi, apa lagi bab yang riba pun sama juga. Maka sembah mereka habis dah perenggan sebelumnya. Dan hasil daripada perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab yang bernama Jawahirul Quran, bahawasanya ilmu tarekat dan suluk itu dinamakan ilmu tasawuf, iaitu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fiqh dan ilmu kalam, iaitu ilmu usuluddin. Dan yang lebih tinggi dan yang terlebih tinggi dan mulia daripada segala ilmu itu ialah ilmu ma'rifat billah, dan dinamakan ilmu hakikat. Nak mengenal Allah Ta'ala. Tu bila ilmu tasawuf tu lagi tinggi tuan-tuan. Kita ni yang tahap-tahap bawah ni, kita belajar yang bawah-bawah dulu. Jangan terus-terus nak terangkat ke atas. Kalau dapat kenal ni pun alhamdulillah. Adapun ilmu tarekat dan suluk itu ialah jalan kepada mengetahui ilmu hakikat, iaitulah dinamakan al-ilmu an-nafi', yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula akan dia ilmu batin, seperti yang lagi akan disebutkan tentang ilmu yang memberi manfaat itu insya-Allah di dalam kitab ini. Kita akan belajar sikit-sikit, step by step untuk mengenal Allah Ta'ala. Azan, sila.
InsyaAllah sikit ya. Adapun ilmu tarikat dan suluk itu ialah jalan kepada mengetahui ilmu hakikat, iaitu itulah dinamakan al-ilmu an-nafi', yakni ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dan dinamakan pula dia ilmu batin, seperti yang lagi akan disebutkan tentang ilmu yang memberi manfaat itu insya-Allah di dalam kitab ini. Ya, bab ilmu ya akan kita pelajari nanti. Dan kata Al-Arif Billah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala dalam kitabnya bernama Al-Fusulul Al-Ilmiyah wal Usul Hukmiyah. Summa innaka iza nazarta ila ma alfahu a'imatu din minal kutubi nafi'ati lam tara syai'a minha ajma'a lihizihi ulum nafi'ah min kutubi ilma imami hujjatil Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala misalul ihya'il wal arba'ina fi usulid din wa minhajil abidin wa bidayatil hidayah wa hadza ya'rifuhu man ta'ammalahu wa ahsanan nazara min ahlil haqqi wal insafi wa arbabil basari fid din wa ma yunkiruhu illa ghaibiyun
jahilun aw rasmiyun mutajahilun qad ghassa nafsahu wa ghafala man amadihi fa innahu ta'ala bi fadlihi yulhimuna rushdan wa yu'izuna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa la haula wa la quwata illa billah. Artinya kemudian daripada itu bahawasanya bila engkau tilik kepada barang yang dikarang oleh Aimatuddin, yakni ulama ahli sufi, iaitu daripada segala kitab yang beri manfaat pada agama di dalam akhirat, nescaya tiada engkau lihat akan suatu daripadanya yang terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat itu daripada segala kitab Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, iaitu seperti kitab Ihya Ulumuddin dan Arba'in fil Usul dan Minhajul Abidin dan Bidayatul Hidayah. Dan hal ini diketahui oleh orang yang memikirkannya dan melihat di dalamnya itu daripada ahli-ahli hak dan ahli insaf, yakni orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati dalam agama. Dan tiada ingkar akan yang demikian itu melainkan orang yang dungu lagi jahil atau ulama rasmi mutajahil, yakni pura-pura tidak tahu, iaitu ulama zahir yang telah memperdayakan akan dirinya dan lalai ia daripada tempat kembalinya, iaitu yakni negeri akhirat. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerah Allah Ta'ala memberi ilham akan kita, akan petunjuknya, dan meliharakan akan kita daripada kejahatan diri kita dan daripada kejahatan amal kita. Dan tiada daya daripada menjauh maksiat dan tiada kuat daripada membuat taat melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala juga. Maksudnya ni, kita mengaji kitab ni, kitab Imam Ghazali ni, maknanya kita ni nak mengenal Allah Ta'ala, jangan lupa bab negeri akhirat. Ya, alam akhirat tu sedang menunggu kita. Nak bukakan mata hati kita ni supaya kenal Allah, takutkan Allah Ta'ala, dan bimbang kita, guna mata hati kita tentang masa yang akan datang yang lagi hebat. Ni bab tu kena mengaji kitab ni satu persatu. Sikit saya nak share semalam bab Quran time tu. Bila mengaji satu yang sentak bab Quran kita ni, ada 7 poin semalam ni saya catat dicatatkan dalam kitab, dalam Quran ni. Kita ni memanglah bila nak berjuang dalam Islam, bila nak mengaji, obstacle dia, halangan ni memang hebat. Dugaan pun hebat, Nabi pun hebat. Tapi dibacakan ayat Quran semalam ni, diceritakan apa? Bila luka berperang ke apa untuk menangkan Islam, menangkan Quran, luka tetap luka, biarlah luka tu membawa kita ke syurga. Tu perkataan ni hebat tu. Bila kita luka ni, biar luka, tapi sedih tapi tetap kita menghala ke dalam syurga. Kita nak habiskan kitab ni tuan, cuba tengok tebal dia macam mana. Tak tahu dah habis COVID ke belum. Tu kena renung kita. Kemudian dicatatkan lagi semalam betapa pentingnya dalam pesanan dia, betapa pentingnya kita ni bab memaafkan. Cari bab maaf. Hebat macam mana pun kita, bab maaf tu kena ada. Kemudian bab infak ketika lapang ataupun sempit kena ada. Lapang pun kita infak, sempit pun kita infak. Bab kata Tuan Guru Harudin, sedekah jangan tunggu kaya, terus bersedekah sampai jadi kaya. Kemudian bab infak, kemudian bab menahan marah. Marah ni cukuplah, baru ni dah viral, betul? Orang terajang dalam masjid, betul? Allah Tuhan, baru sujud, baru menghadap Allah Ta'ala, baru doa, baru astaghfirullahalazim. Lepas tu orang terusik sikit je, terpijak kaki kot, bangun dia pakaikan pelekat lah tu. Tu tendang orang tu. Allah tuan, ke mana tuan-tuan baru sembah Allah Ta'ala. Yang kedua, Allah memahami, kena ingat Allah faham setiap orang yang beriman tak terkecuali daripada dosa, dan betapa pentingnya astaghfirullahalazim bila teringatkan Allah Ta'ala. Allah faham tuan-tuan. Kita dah berumur macam mana pun, Allah bagi peluang untuk kita astaghfirullahalazim. Allah faham orang yang beriman.
Yang ketiga Allah kagum dengan orang yang mempunyai niat berbuat baik. Sayangnya Allah Ta'ala, Dia bagi lagi peluang. Yang nak bunuh 100 orang, Allah bagi peluang tak? Masuk surga juga. Dah 100 orang bunuh. Kita nak bunuh orang pun takut, betul? Dia dah bunuh 100 orang, tapi Allah bagi lagi peluang. Ni. Yang keempat, galakkan kita menyaksikan, bila mengembara menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, dan kesudahan umat yang menolak Rasul. Dah ada cerita umat yang tolak Nabi, umat yang tolak Rasul, apa jadi? Tengok Allah dah tunjukkan tu. Yang kelima, orang yang bertakwa ketika melihat sesuatu akan teringat tentang apa yang diperkatakan dalam Quran. Orang yang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, tengok ayat-ayat Quran, dia bimbang. Jangan tengok Quran macam tu je, baca tapi cuba tengok. Sekarang dalam TV dah tunjuk betul, tadabbur dia, terjemahan dia, siap taranum lagi, tajwid lagi, adab lagi, akhlak lagi. Tu kena renung, bimbang dia dengan amaran Allah Ta'ala. Yang keenam, Allah memujuk untuk kita tidak sedih. Apa berlaku dalam perang Uhud, berlaku kalah, betul? Kalah. Yang kedua, pusingan kedua kalah, tapi Allah pujuk kita jangan bersedih. Ada hikmah dia sebenarnya. Yang akhir sekali dipesankan kita, diingatkan kita, perangkanlah riba yang tak boleh dianggap mudah. Dalam Quran dah ada bab riba. Maknanya tak boleh bersekongkol kita. Pasal apa? Allah bukan haram, Allah perang, tuan-tuan. Bila perang macam mana, tuan? Tolong patah balik, walaupun dah terlajak, kita dibagi peluang untuk patah balik. Tu antara iktibarnya dalam bab Al-Quran. Kita teruskan bulan depan, sambung lagi kitab ni. Panjang lagi cerita, tuan. Masa dah terlajak ni, SOP kena ikut, betul? InsyaAllah akan tukut mana yang baik daripada Allah Ta'ala, terbaik semua daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya. Kita sudah surah Al-Fatihah.